Saya tambah sikit apa yang disebut oleh saudara Syam tadi. Sebut pasal tak ketuhan ya. Salah seorang daripada anggota Suruhanjaya RIK yang menjadikan draft perlembagaan Malaysia, iaitu Profesor Sir Andrew Jennings daripada Cambridge, University Cambridge, dikatakan sebagai seorang yang tak pedulikan Tuhan. Seorang anggota Suruhanjaya RIK yang terlibat dalam mendraftkan perlembagaan kita, dan dia memberikan pandangan mengenai perkara 153 kedudukan istimewa Melayu ya. Albert Jennings ini seorang yang tak pedulikan Tuhan. Saya tak tahu sama dia etis atau agnostik, tapi yang jelas bahawa dia tak pedulikan Tuhan. Jadi apa yang kita bangga-banggakan sekarang 153 ini adalah merupakan satu perkara yang ditinggalkan oleh seorang yang seperti itu ya. Kemudian tentera British tadi, saya ingat saya pada tahun 71 sahaja, that was the point where the British completely withdrew from Malaysia, Southeast Asia. Sampai itu FDPA tadi dibuat perjanjian dengan Australia, dengan New Zealand, dengan Singapura dan UK. Dan jangan lupa bahawa pembentukan Malaysia tahun 63, ini mungkin sensitif ya, ada merupakan sebuah grand design juga yang dibuat oleh British ya. Jadi terpulang kalau kita mentafsirkan sejarah sebenarnya, tapi kenyataan ataupun fakta tetap fakta. Sebut soal komunis, mungkin ada yang sudah terlupa bahawa agak ramai pemimpin UMNO yang ditangkap kerana dikatakan terlibat dengan komunis, termasuk Tan Sri Abdul Ahmad yang di SAA Abdullah Lanas. Tan Sri Abdul Ahmad ditangkap pada tahun 76 bersama dengan Abdullah Majid bersama dengan Samad Ismail Abdul Samad Tiga Abdul waktu itu. Dan mungkin ada yang kata bahawa Abdullah Ahmad adalah classmate Tun Hanif di MCKD, dan Tun Hanif keluar dalam televisyen mengatakan bahawa bekas sahabat ini adalah komunis. Tanya dia sekarang betul atau tidak, ataupun dia hanya digunakan oleh Ghazali Syafi'i waktu itu. Dan senarai cukup panjang. Kemudian tahun 79 Siddiq Gaus, sosial politik, Dr. Mahathir Mohamad juga ditangkap kerana dikatakan ada kaitan dengan Moskow. Jadi saya tengok, ataupun kita tengok, lebih ramai orang yang ditangkap kerana keterlibatan dengan komunis di pihak UMNO, bukan di pihak yang di sini. Cuma mereka itulah. Saudara pergilah tengok tubuh negara. Patung tu semua patung orang putih. Tak ada hidung macam saya ni. Jadi yang lebih sembah tiap tahun kita sembah orang putih. Kalau tubuh tu rupa orang Melayu lain juga, tubuh orang putih. Dalam salah satu perjanjian damai antara Parti Komunis Melayu dengan Kerajaan Malaysia, mesti tubuh negara itu sepatutnya ditiadakan dan filem Bukit Kepung dihentikan. Kalau tak percaya, tanya Tan Sri Rahimno. Dan kita tengok ucapan Rahimno masa perjanjian damai itu. Begitulah juga Tan Sri Norin Mai. Ini dua orang polis yang berulang alik untuk membuat perjanjian damai. Kena carilah, kena baca lah. Kena baca waktu usah dari bodoh sampai ke mampus. Kena cari pandangan, termasuk pandangan Tengku Rahman terhadap mereka yang berjuang menentang Melaya. Kita kena tengok semua ni hadirin sekalian, baru kita dapat faham sedikit sejarah kemerdekaan, walaupun kita tak profesor dalam bidang itu. Saya diberitahu bahawa Profesor Ko Kai Kim menyebut soal Mak Indra ni bukan asal anak Johor. Jadi kalau soal asal-asal ni tak usahlah kita sebut. Tak elok lah yang bercakap tu asal mana. Betul kan? Kita kira yang berada di Melaya sekarang rakyat Malaysia, semua kita adalah rakyat Malaysia. Masa itulah rakyat Melaya. Saudara yang dihormati sekalian, bagi saya kalau komunis nak kata mereka hidup begini, pemimpin mesti bersama dengan rakyat, setara dengan rakyat. Kita daripada yang mendukung gerakan Islam ini, di samping kalau kita nak berhujah dengan hujah ideologi seperti disebut oleh saudara Hisham tadi,
Saya lebih setuju kita hujah secara aman. Biarlah pemimpin-pemimpin Islam, kalau mereka dapat kuasa, dia hidup lebih baik, lebih sederhana, lebih bertanggung jawab daripada orang yang mereka tentang. Kalau kita lihat zaman awal Islam dahulu, kita ambil Khalifah Umar Al-Khattab. Dia memerintah dunia ini begitu luas, daripada Yaman sampai Mesir sampai Palestin, semua Irak bawah satu ketua. Waktu itu dia pakai baju baru, ditanya oleh rakyat, mana kamu ambil duit? Ini sistem accountability hisbah yang diwujudkan di zaman awal Islam. Kalau itu kehidupan pemimpin, marilah ideologi apa pun tak boleh lawan dengan Islam. Masalahnya sekarang, semua pemimpin-pemimpin Islam hidup macam Firaun. Betul kan? Tengok di negara-negara Arab, bila jatuh pemimpin, harta 33 bilion, 40 bilion. Saudi Arabia ke, daripada Libya ke, daripada mana ke. Jadi pemimpin dengan rakyat itu telah terlalu jauh. Maka hadirin sekalian, orang Islam mencari pandangan-pandangan lain untuk mereka cuba membawa justice dan keadilan. Inilah yang berlaku terutama sekali 700-800 tahun kebelakangan ini. Sebab itu bagi saya, kalau pemerintah Islam nak dihormati, naik dan orang semua pandang, di antaranya hadirin sekalian, mesti kita lawan dengan akhlak, lawan dengan amal, lawan dengan contoh, bukan lawan menghujah semata-mata. Saya ambil contoh sikit saja, bukanlah kita kata hebatlah, telah mana sangat, tapi sikit dia buat. Misalnya kalau ni Aziz di Kelantan, dia bila jadi pemimpin sudah 20 tahun sebuah negeri yang dibesarkan sekolah, yang dibesarkan masjid, bukan dibesarkan rumahnya. Walaupun sedikit begitu, penghormatan orang kepada beliau dan kepada Islam itu sudah berlainan. Banding sekarang ni, kalau kita cakap Islam, kita jimat cermat, bersyarah buat televisyen, jangan membalik hari raya, tengah duduk cakap tu dia tunjuk cincin 24 juta. Ini yang kita tidak mau, hadirin sekalian. Dan sebab itulah kita harap mereka yang nak pegang ideologi ataupun akidah Islam mesti tonjolkan akhlak lebih daripada perkara-perkara yang lain. Wallahu a'lam. Bagi meja membang. Kemerdekaan yang tidak berdasarkan kepada peperangan atau tidak berdarah atau hanya melalui perbincangan, tapi sebenarnya kemerdekaan kita adalah kemerdekaan berdarah dan perjuangan kita adalah perjuangan bertuhan. Saya pendapat pada semua dan Okey. Ada soalan lagi? Daripada orang cerita? Okey, silakan. Okey, tadi Pak Sadi nak jawab ni, saya dah. Sebenarnya saya dulu pula. Tadi adiknya menyatakan bahawa Mak Indra tidak menganut ideologi komunis. Dr. Mahathir pernah dipecat daripada UMNO. Semasa dia dipecat daripada UMNO, dia nak lawan Tengku Rahman dan Perikatan. Macam mana? Dia naik atas pentas bas. Artinya nak melawan, kadang-kadang naik atas pentas siapa pun tak apa. Betul tak? Karena kita ikut kepimpinan melalui tawanan. Kadang-kadang tu Mahathir pun dia lupa benda ni. Apa namanya dia lupa. Dia besar naik atas pentas bas. Hadirin dan hadirat sekalian, memang saya bersetuju dengan saudara Hisham, sejarah tak boleh ditulis ulang. Artinya sejarah adalah sejarah.
Cuma highlight itu. Kita katakan menjelang merdeka, tunjukkanlah orang yang memperjuangkan kemerdekaan. Saya sebut tadi Tok Janggut, Mat Kilau, Dr. Burhanuddin, termasuk seorang lagi ulama yang dituduh komunis, Abu Bakar Al-Bakir. Ini dituduh komunis juga, dibuang di Pulau Derajat. Pulau Derajat itu juga tempat dibuang Umar bin yang mengatakan kita akan mandi darah masa peristiwa bersih itu nih. Hari bersih itu guru silat itu ada, tapi tuan-tuan tak nampak karena dia meresap. Begitu hebat Malaysia dengan beli kapal selam, kereta kebal moden, hebat. Akhirnya Perdana Menteri gantung pada guru silat. Ini joke of the year. Saudara-saudari yang dihormati sekalian, dalam temu bual sidang akhbar di Kota Baru, saya ditanya oleh seorang wartawan, saya tak tahu daripada akhbar mana. Dia kata, Tuan Haji, bukankah tidak bersyukur, berterima kasih karena Malaysia merdeka melalui perundingan tanpa tumpah darah, air liur dan pen, itu Melaya mencapai kemerdekaan. Bukankah Tuan Haji tidak bersyukur? Saya kata, yang tak mengalir darah, yang tak mati, UMNO. Yang lain banyak mati, ribu mati dalam perjuangan ini. Tapi yang tak mati UMNO. Sebab parti lain diharamkan, pemimpinnya ditangkap, masuk penjara. Hanya UMNO yang diizinkan bergerak. Dia seorang ada, ya lah kuat. Tapi saya yakin kalau di ambang merdeka hari itu diambil referendum kepada rakyat Melaya, manakah pemimpin yang rakyat setuju untuk memimpin Melaya? Sama ada Dr. Burhanuddin, Tunku Rahman, ataupun Datuk On, rakyat akan memilih Dr. Burhanuddin. Tapi semua kawan itu ke dalam penjara, termasuk Ahmad Mustaman. Termasuklah pemimpin kiri pada waktu itu ialah Aisyah Ghani yang bersahabat dengan Ustazah Samsyah Pakeh. Ustazah tu Ustazah Samsyah Pakeh kawan dari Cikgu Sak Surin. Jangan-jangan ada niat nak kahwin itu. Jadi kita harus sekalian, sejarah adalah sejarah. Yang pentingnya bila kita pada masa akan datang, kalaulah ditakdirkan dapat kuasa, kita kena highlightkan pemimpin-pemimpin semua golongan yang berjuang untuk memerdekakan Malaya. Boleh kita terima begitu? Dia United Malay National Organisation ni, hegemoni dia adalah untuk menyatakan bahawasanya pencapaian kemerdekaan pada 31 Ogos 1947 itu bukan melalui pertumpahan darah. Ini kerana mereka nak menafikan perjuangan Parti Komunis Rakyat Melaya, untuk menafikan kumpulan-kumpulan kiri, untuk menafikan. Ini adalah pembohongan. This is a lie, the biggest lie of all. Ya, ini pembohongan bahawasanya perjuangan untuk kemerdekaan ini bukan. Ini pembohongan. Jadi ketika ini 2011 ini, pembohongan ini telah pecah. The hegemony is broken. Orang sudah tahu bahawasanya ini pembohongan. Anak-anak muda telah tahu bahawa Parti Komunis Melaya, Malayan people anti-Japanese army masa perang Jepun, Malayan people anti-British, sedang mengangkat senjata. Ini hakikat. Kita tidak harus segan, tidak harus takut untuk menerima hakikat ini. Kalau satu bangsa tidak tahu sejarahnya, dia tidak tahu dari mana dia datang, dia tidak tahu ke mana dia akan pergi, dia mudah-mudahan